Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya baru menggunakan saya punya mic ni. Kalau jelas harap bagi komen apakah suara saya jelas ataupun saya perlu perbetulkan balik. Maklum sajalah, ini hari ni nak cuba pula ni. Saudara Syahar, Saudara Hambusat, Nazi Hashim, khabar Zil, dari Perlis Mak Sani, Rubidin, apa khabar Bi, Raja Kamal, Razi Ani, Maya Nia, Assalamualaikum dari Sabah. Suara clear ya, Maya. Ibrahim Cik Muda, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, sambal petai. Hambusan, okey jelas, terima kasih. Eddie Awang Tarsyad, memang saya izinkan anda mengatap. Salam Puan Syidi, Syahrul Salim, Fuad Rahman, apa khabar Fuad? Jai Catering, Orang Temeloh, Maza, Sambal Petai, Mat Nur Syarif, Azizah Mak Azif, Fuad Rahman, what is your dinner tonight? Saya malam ni makan burger je lah. Pinggang sakit, tak tahu macam mana, dah 2-3 hari ni pinggang saya rasa sakit. Dah tua ke maknya ya. Yang gemuk, Halimah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saudara semua, saya ucapkan selamat berjumpa dalam live Amir Ijaz Fans. Seperti biasa, saya melaporkan tinggi sikit suara. Okey tak? Clear suara ni, saudara Mak Ikwan? Sebab pakai mic ni kan boleh pakai slow sikit, jelas. Okey, terima kasih. Kes baru COVID-19 pada hari ini adalah sejumlah 801 kes. Masih lagi di paras yang tidak menyenangkan kita dengan 8 kematian. Artinya jumlah kes COVID-19 ini yang terkumpul sejak ia menyerang negara kita ialah sejumlah 29,041 orang dengan kematian terkumpul 246, kerana termasuk hari ini 8 orang. Di Sabah hari ini masih lagi berlegar pada 546 orang, menjadikan jumlah sepenuhnya di Sabah adalah 13,701 kes. Ini yang agak menggusarkan kita, masih belum turun lagi Sabah. Sarawak 27 kes menjadi 846. Labuan 29 kes, jumlah terkumpul 375. Kedah ada 28, jumlah terkumpul 2,080. Pulau Pinang naik lagi 19 kes menjadi jumlah terkumpul 944. Perak ada 6 kes, 490 sepenuhnya. Selangor masih lagi walaupun di bawah 3 angka tapi 89 orang jangkitan hari ini. Jumlah keseluruhannya adalah 4,360. Kuala Lumpur ada 14 orang, jumlah keseluruhan 2,991. Negeri Sembilan masih lagi meningkat iaitu 24 orang, jumlahnya 1,516. Johor ada lagi ada 881. Terengganu 11, jumlah keseluruhan 191. Alhamdulillah Kelantan tidak ada kes hari ini, jadi jumlah keseluruhan di Kelantan adalah 129. Pahang kekal sifar, jumlah keseluruhan 392. Melaka juga tiada jangkitan, jumlah keseluruhan 310. Ya, saudara Mulyati, dan kita ucapkan tahniah kepada warga Perlis, kekal sifar. Ya, Sabah dalam bahaya, begitulah keadaannya, dah naik 800, tak ada lagi, tak menentu, sepatutnya dah ada kena lockdown di Sabah tu. Di Perlis kekal, jumlah keseluruhannya masih 38 orang. Jadi kita mengucapkan tahniah pada warga Perlis yang dapat mengawal dengan baik penularan COVID-19. Masuk Elan sekejap. Elan lain tidak bukan. Dending menantu saya Siti Farehah. Makan dengan lemang, dengan ketupat, makan dengan porridge, makan nasi panas. Jadi jangan lupa kalau nak rasa keenakan ini dending manis Siti Farehah, 017-711-4300. Datuk clear ya, apun rapot. Dan saya mengucapkan salam maulid Rasul pada semua pelayar-pelayar saya. Dan sesungguhnya kita ingat ya, sesungguhnya barang siapa yang berselawat ke atasku, kata junjung kita,
dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Ini adalah hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Dan baginda Rasulullah juga mengingatkan kita bahawa sabdanya, barang siapa yang membenci sunahku, maka ia bukanlah termasuk umatku. Jadi bersama-samalah kita cinta Rasul, kita ini sentiasa kita berselawat terhadap junjungan kita, ya. Baik. Sesuatu yang memeranjatkan saya malam tadi apabila saya melihat satu kiriman dalam portal saya, iaitu di Borneo, di Sulu dan Mindanao. Kononnya telah diwujudkan satu kerajaan baru, iaitu kerajaan bangsa Cina. Ini kita kena berhati-hati, sebab itu kita jangan berpecah belah, kerana mereka sudah pun melantik raja dari kalangan mereka. Astagfirullahalazim. Kalau saudara layari dalam Facebook, pasti ada. Saya tak dapat nak siarkan kerana saya pun tak tahu menggunakan gadget ini. Tetapi bagaimanapun kita berusahalah agar perkara sebegini tidak berlaku di negara kita, dan pihak berwajib sentiasalah berwaspada. Kerana benda ini berlaku berhampiran dengan negara kita, itu di Borneo, iaitu Sulu dan Mindanao. Ya, ingat ya itu ya. Saya agak sekadar untuk pengetahuan, saya ingin menyatakan bahawa dari segi catatan sejarahnya, 5 parti yang terunggul, parti politik yang masih lagi berkuasa, iaitu parti Workers Party Korea Utara yang diwujudkan 1948, masih berterusan. Komunis Parti China yang diwujudkan pada 1949, People Action Party PAP Singapura 1959. Kerana kita Barisan Nasional dah kalah, kita duduk dalam tangga yang ketiga lah. Cameroon People Democratic Party 1960, Communist Party of Cuba 1965. Dan dua parti yang terbesar satu ketika dahulu, iaitu Parti Kongres India, iaitu selepas mencapai kemerdekaan pada tahun 1947, India mewujudkan satu parti politik atas nama Parti Kongres. Tapi pada tahun 2014, parti tersebut kalah dengan teruk sekali, yang hanya memperolehi 44 kerusi saja daripada 543. Kemudian sebuah parti lagi yang diasaskan selepas Perang Dunia Kedua, iaitu parti LDP di Jepun. LDP pada tahun 1955 diasaskan. Bagaimanapun parti tersebut tumbang pada tahun 1996. Namun begitu, LDP bangkit semula untuk menguasai pesada politik di negeri Jepun, dan sehingga hari ini walaupun mereka mengadakan coalition ataupun campuran dengan parti-parti lain, tetapi LDP masih lagi menguasainya. Waalaikumsalam Sulaiman. Dan kerana itulah saya mengatakan bahawa ahli-ahli UMNO, warga UMNO terus mengukuhkan perpaduan, bekerja dengan baik, memberi khidmatan yang baik kepada rakyat, memberi contoh yang baik, dan memperlihatkan gagasan politik yang benar-benar menjiwai kehendak rakyat. Kerana UMNO mesti memimpin. Tetapi masalahnya untuk setakat hari ini, ramai di kalangan pimpinan UMNO tidak pandai memimpin. Mereka hanya pandai nak buat duit. Kadang-kadang mereka lebih suka kalau orang bawah ni tu terus dungu dan dangkal. Kerana itu menguntungkan pemimpin, kata mereka. Jadi kerana mereka mengamalkan peribahasa dalam dunia orang buta. In the society of the blind people, dalam dunia orang buta, mereka yang bermata satu dan hanya dapat melihat akan dilihat sebagai raja. Jadi kerana itulah kita UMNO yang sudah berusia lebih daripada 70 tahun ini perlu untuk kembali bangkit, ketepikan segala permasalahan, ketepikan segala cabaran dan dugaan. Okey, Saudara Ahmad Syari, Datuk Calon Timbalan Negeri Sabah. Memang malam ini saya memilih untuk bercakap panjang dan banyak saya terima kiriman-kiriman. Okey saudara, saya sesuatu yang agak kita harus ingat, ya.
dan menjadi peringatan kepada kita apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat kenyataan terbuka melalui akhbar, melalui portal Malaysia Kini. Dia kata Tan Sri Muhyiddin Yassin menunggu nama calon untuk dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri dari UMNO, tetapi tidak akan melantik Datuk Seri Zahid Hamidi. Terbukti sekali lagi, memanglah niatnya nak melaga-lagakan UMNO. Ya, Datuk Ismail Syafian, insya-Allah UMNO tetap di hati kita. Jadi sekarang ni saya nak tanya, ini soalan cepumas. Berhak sangat ke Presiden UMNO ni untuk jadi untuk jawatan Timbalan Menteri? Are we really crazy to go for the deputy post? Yang boleh buat kenyataan, saya boleh lantik orang tengah menunggu nama-nama daripada UMNO, tapi tidak Zahid Hamidi. Tak, berhak sangat ke Zahid Hamidi ni untuk mendapat jawatan Timbalan Menteri? Kita tanya pada Tan Sri Muhyiddin, adakah kita berhak? Sedangkan selama ini kita sentiasa mengutarakan apa yang kita cari adalah teman yang sejati. Kita bukan mencari jawatan yang menjadi persoalan yang orang boleh mencaturkan kita. Saya teringat setiap kali perhimpunan Agung UMNO, akhirnya selama ini ku mencari-cari teman yang sejati untuk meneruskan perjuangan suci ini. Bukan nak cari jawatan Timbalan Menteri. Salam sikit pada Tan Sri Muhyiddin. Jawatan Timbalan Perdana Menteri ini sebenarnya tak ada apa-apa arti pun. Mungkin orang tak tahu. Orang ingat jawatan itu besar. Tak ada. Dan malahan jawatan itu tidak ada gazet dalam sebahagian daripada pejabat awam. Tak ada. Jawatan Timbalan Perdana Menteri tidak pernah digazetkan dalam penjawatan. Yang ada kalau dia pegang kementerian macam dulu Kak Wan Azizah, dia jadilah Menteri Wanita. Datuk Seri Zahid Hamidi jadilah Menteri Keselamatan Dalam Negeri. Tun Musaita pun sama, Tun Dr. Mahathir pun sama. Memanglah jawatan itu dianggap tertinggi. Dan jawatan ini hanya dapat dilihat sebagai jawatan itu penting, jawatan Timbalan Perdana Menteri, kalau yang memerintah negara ini, parti pemerintahnya adalah satu parti yang terbesar. Kalau berceramuk macam sekarang ni, tak ada artinya. Dia cuma kena nak sekarang ni, kerajaan apa? Yang mereka mendogmakan kerajaan PPN. PN, Parti Perikatan Nasional. Kalau Parti Perikatan Nasional, siapa timbalan presidennya? Sepatutnya timbalan presiden PPN lah yang jadi timbalan Perdana Menteri. Kalau parti itu parti yang solid. Begitu juga kalau Parti Peribumi PBN yang kononnya menjadi parti terbesar yang menguasai gabungan mereka. Sepatutnya Faizal lah, Faizal Azmu, Menteri Besar Perak. Kerana Faizal adalah timbalan Perdana Menteri, timbalan presiden pada PBM. Bukan Azmin Ali Semburit, bukan Isyamuddin. Ya, jadi masalah sekarang ni, jawatan timbalan Perdana Menteri ini dijadikan satu masalah yang begitu besar. Kononnya ini nak dihadiahkan kepada UMNO. Untuk apa? Apabila Dr. Mahathir melantik Dr. Wan Azizah sebagai timbalan Perdana Menteri, sejauh mana kuasa Dr. Wan Azizah? Hanya sekadar sebagai pengiring. Hanya sekadar untuk memenuhi kerusi. Apabila ada majlis-majlis penting, maka duduk sebelah. Apabila ada ucapan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Itu saja seremonial. Tak ada kepentingan. Saudara Arifin Ismail, Datuk, kalau semua setuju sokong belanjawan diluruskan, usul undi tak percaya juga mesti disokong untuk diluruskan, barulah win-win. Ini saya akan ulas sebentar lagi Datuk Arifin. Jadi sebab saya kata pelahap sangat ke kita ni dengan jawatan tu? Apakah UMNO begitu pelahap hendak akan sangat-sangat jawatan Timbalan Menteri? Perlu diingat, jawatan Timbalan Perdana Menteri ini wujud sewaktu dapat tahu pilihan raya 1949. Lepas kita mencapai kemerdekaan, almarhum Tengku Abdul Rahman mewujudkan jawatan Timbalan Perdana Menteri itu kerana waktu itu beliau meletakkan jawatan.
Beliau meletak jawatan kerana ada masalah dengan kakitan kerajaan MCIS untuk berkempen dalam pilihan raya 1989. Maka waktu itu jawatan itu dipangku oleh almarhum Tun Razak. Selepas Perikatan berjaya memenangi pilihan raya tersebut dengan jayanya, maka Tengku Abdul Rahman mengambil alih jawatan sebagai Perdana Menteri dan dikekalkan Tun Razak sebagai Timbalan Perdana Menteri. Itulah bermulanya jawatan Timbalan Perdana Menteri, tetapi tidak ada dalam gazet. Tidak digazetkan jawatan itu, tak penting. Cuma kalaulah Parti Pribumi mempunyai majoriti dalam Dewan yang begitu besar, itu penting. Maka dia akan melantik salah seorang, kalau bukan pun timbalan presidennya, salah seorang di kalangan pimpinan mereka untuk jawatan timbalan Perdana Menteri. Ini tidak, sekarang ni partinya cacah merbah. Parti Pribumi Bersatu cuma ada lebih kurang, sekarang ni tinggal 5 orang. Yang dibawa masuk oleh Azmin Ali 11, dah lari 4, tinggal 7. Yang dibawa oleh Hamzah and the gang ada 14. Dan kalau mereka mau mengatakan ini kerajaan Perikatan Nasional, anggota partinya termasuk PBM dan PAS. Kalaulah timbalan presiden PAS, kalau timbalan Perikatan Nasional itu datang daripada PAS, sewajarnya lah PAS menjadi timbalan Perdana Menteri. Kalau gabungan itu besar. Tapi sekarang masalah gabungan tak ada keperluan. Jadi Rosdi Wahab sepatutnya Majlis Ketiga UMNO menarik sokongan pada pihak sewajar begitu cepat. Jadi apa yang berlaku semalam adalah satu tindakan memalukan. Seolah-olah UMNO ni begitu pelahap hendakkan jawatan. Bagi saya mengatakan ini slogan apa ni sebenarnya? What a joke. Lebih hebat daripada majalah lawak yang dicaturkan oleh Tan Sri Muhyiddin. Kerana sewaktu cadangan yang dikemukakan oleh beliau kepada Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Pertuan Agong untuk mewujudkan darurat di negara ini ditolak. Bukan hanya oleh Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, tapi gajah-gajah Melayu. Maka pada hari itulah berbondong-bondong mereka berada di rumah Tan Sri Muhyiddin, menangis sampai merah hidung. Azmin Ali merah hidung dia, menangis tergesak-gesak, minta supaya Tan Sri jangan berhenti, Tan Sri jangan berhenti. Memanglah sepatutnya kalau dari segi moralnya dia dah kena berhenti lah. Kemudian besok harinya ada pula mesyuarat kabinet. Dalam kabinet tu habis setengah kotak tisu. Apa nak kesat ingus dalam menangis tergesak. Tak masuklah juga ahli-ahli ahli-ahli kabinetnya daripada Parti UMNO. Minta supaya janganlah berhenti. Tiba-tiba sekarang dengan angkuh. Saya tak faham. Dan masih ada lagi warga UMNO yang menjadi menterinya sanggup bersalam cium tangan cuk. Saya kata, Masya Allah, apa jadi ini? Apa jadi politik negara kita ni? Orang yang dah ditolak cadangan untuk mengumpulkan darurat dah ditolak. Lepas itu maka dia dapatlah kekuatan, kononnya ada sokongan. Memeganglah terus jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri, sebagai Perdana Menteri. Tunjuk balik. Saya sedang menunggu untuk melakukan pembubaran kabinet. Maka dengan ini saya menunggu daripada UMNO untuk pelantikan sebagai timbalan Perdana Menteri daripada UMNO. Tapi bukan Zaid Hamidi. Hei warga UMNO, sedarlah anda, parti anda sedang dihina sebegitu hina oleh Tan Sri Muhyiddin. Sebab presiden you diperolok-olokkan. Tan Sri Muhyiddin tak sedar ke bahawa jawatan Presiden UMNO merupakan pilihan daripada ahli akar umbi, daripada seluruh warga UMNO. Datuk Seri Zaid Hamidi mendapat undi majoriti dan beliau diiktiraf melalui Perhimpunan Agung. Kalaupun sekarang ni mungkin adalah berlaku cucek-cucek lah, berlaku itu, berlaku ini dan sebagainya, itu belum dibuktikan lagi. Jadi beliau sepatutnya menghormati kehendak warga UMNO, menghormati proses demokrasi yang ada dalam UMNO. Jangan tunjuk lagak, jangan kamu malukan
Sebab itu saya kata sebenarnya antara Tan Sri Muhyiddin dengan Zaid Hamidi ada dendam yang tersimpan. Antara beliau dengan Datuk Seri Zaid Hamidi, antara beliau dengan Perdana Menteri, ada dendam yang tersembunyi. Macam saya katakanlah, orang mungkin tak baca. Saya membaca apabila hukuman terhadap Datuk Seri Najib diadakan pada tanggal 20 Julai tahun 2020. Sebenarnya itulah tarikhnya. Itulah tarikhnya beliau disingkirkan daripada kabinet sebagai timbalan Perdana Menteri. Waktu itu tahun 2016. Sebab itu hukuman itu dijatuhkan pada 20 bulan Julai juga. Kerana walaupun sehari sebelum itu adalah hari Isnin, boleh dibuat hari Isnin atau besok lusa tahu. No, on the 20th. Artinya the day you send me to out from the cabinet, that is the day I send you to the prison. Hari kamu menyingkirkan aku daripada jawatan timbalan Perdana Menteri, inilah harinya aku sumbat kamu ke penjara. Itu yang ada. Tapi berlakulah, no, saya tak campur tangan. Ini masalah masalah mahkamah, saya tak campur. Now kita nak tanya, bersih sangat ke kabinet-kabinet yang ada dengan Tan Sri Muhyiddin? Apa jadi kes Azmin Ali? Ini apa cerita ni? Dan kenapa kau boleh menerima Bawah Mokhtar sebagai timbalan Ketua Menteri Sabah? Apabila diugut bahawa Sabah, kamu akan tarik sokongan pada kamu. Okey, Bawah Mokhtar sebagai timbalan Ketua Menteri Sabah. Bukan kita tak tahu. Kalau itu boleh. Tapi kenapa Presiden UMNO dimalukan? Sebab itu saya terasa cukup tersinggung apabila Presiden saya bukan saya menyokong Zaid Hamidi, tidak. Bukan. Tetapi dari segi prinsipnya, saya sebagai orang UMNO, saya sebagai warga UMNO, apabila sesuatu berlaku pada Presiden UMNO, bapa saya dimalukan, saya perlu tampil ke depan. Shut up you, peladi. Tak boleh cakap lah. Dan saya marah lah. Kalaupun tak nak lantik, kenapa perlu disebut? Kalau tak nak lantik lah, okey lah, put aside lah Zaid Hamidi. Biarlah dia terus dengan kes mahkamah dia tu, biarlah perbicaraan itu berjalan apa semua. Tak payah sebut pun. Perlu apa disebut? Saya tunggu nama-nama daripada UMNO dan tidak Zaid Hamidi. For what? Jadi saudara sebagai warga UMNO kena faham, kena baca between the line, read between the line. Tun Ismail Raja Hadi, mampulah bersatu praktisi. Nah, saya memang saya tersinggung amat. Dan bila mereka nak nyawa cari UMNO, bila dapat nyawa maki UMNO, bila dapat nyawa perlekehkan UMNO, bila dapat nyawa, inilah yang percaturan mereka. Kalau mereka boleh lakukan pada Presiden, apatah lagi boleh mereka lakukan pada ahli-ahli warga UMNO. Jadi menteri-menteri UMNO ni sedar dirilah. Sedar dirilah. Sebab itu yang Berhormat Mulia Tengku Razali Hamzah dah bagi tahu awal-awal. Sepatutnya ahli-ahli UMNO tarik sokongan. Itu hari dah jumpa dengan ni. Kita menentang hasrat Duli Yang Maha Mulia Tuan Agong, tak ada. Kita akan memastikan bahawa bajet akan dibentangkan. Ini dua perkara yang berbeza. Kita bukan nak menjatuhkan kerajaan. Tan Sri Muhyiddin is not the government. He is only the executive of the government. Dia hanya eksekutif pada kerajaan Malaysia. Kerajaan Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Kita nak bagi tahu bahawa dia tak ada sokongan. Apa pelik sangat? Apa takut sangat? Ini tidak, sekarang ni kalau tak sokong Tan Sri Muhyiddin, maka tidak menjadi apa-apa khianat ataupun derhaka pada Agong. Saudara, dengar baik-baik, baca baik-baik kenyataan media yang dikeluarkan oleh pengelola Istana Negara. Dia kata pengelola mengharapkan ahli-ahli wakil rakyat dalam persidangan akan datang memastikan bajet itu diluluskan. Itu saja. Kerana bajet itu adalah milik kerajaan. Kerajaan Duli Yang Maha Mulia di Perdana Agong. Tidak pula dia kata kita mesti pertahankan Perdana Menteri. Tak ada. Jadi apa masalahnya? Apa masalah yang takut sangat? Kita bukan nak menjatuhkan kerajaan. Ahli-ahli UMNO yang menjadi ahli parlimen perlu sedar. You are not bring down the government. You are kicking out. You are kicking out the Prime Minister from the parliament. Jadi Aldin, tarik semula sokongan selepas bajet. Sepatutnya begitu. Sebelum bajet pun boleh tarik. Sebelum bajet pun yang akan mentangkan adalah macam saya kata semalam.
Kalaulah daripada 2 bulan ada persidangan, bermula okey, lepas doa, lepas soalan pertanyaan-pertanyaan mulut, speaker akan bercakap, waktu itu bangunlah. Bangunlah Ali. Sekarang ni Tuan Speaker, kami nak bertanya usul undi tak percaya pada Presiden, pada Perdana Menteri ni apa hal? Dia kata dah ini kena nak usul ni, mendahulukan usul-usul kerajaan. Betul. Kerajaan yang mana? Siapa memimpin kerajaan hari ini? Sebab kerajaan yang ada sekarang ini dipimpin orang yang tidak ada legitimate. Kami nak mencalonkan orang yang ada legitimate, yang ada legitimasi, supaya Dewan Yang Mulia ini dihormati. Bukan orang yang tidak mempunyai legitimasi untuk memimpin kerajaan. Speaker kena bagi. Kalau speaker tak bagi usul ini dibawa, speaker juga boleh dibawa usul undi tak percaya. Usul undi tak percaya boleh dibawa bawa perkara 18 dalam urusan peraturan Dewan. Speaker malahan Datuk ini Ad Harun, Datuk Azharun, saya panggil dia Ad Harun Datuk Ad Harun, dia dah bercakap 2 tahun dulu. Bila orang pertikaikan kenapa hudud tak boleh dibawa, dia kata kerajaan boleh meletakkan kerana itu merupakan bil-bil yang dibawa secara persendirian. Dia tak dibawa. Selepas 2-3 kali nak cuba bawa tak ada, akhirnya ketinggalan hukum hudud itu. Itu hukum bil. Tapi soal usul undi tidak percaya adalah menyangkut soal perlembagaan. Ini perlembagaan. Perlembagaan negara mengatasi supersede of every law. Apa sahaja undang-undang, apa sahaja standing order yang terdapat dalam Dewan Parlimen itu adalah diatasi. Perlembagaan mengatasi semua SO, standing order. Speaker kena bagi jalan. Kalau speaker bagi jalan, berlaku usul undi tak percaya pada Perdana Menteri, maka pulangkan balik Agung akan lantik seseorang yang pada pemikiran baginda boleh mendapat kepercayaan di kalangan ahli Dewan, namakan. Besok atau lusanya lepas dia angkat sumpah, dia pergi ke Parlimen, ada sokongan, jalanlah bajet. Jadi keadaan ini perlu kita faham. Jadi saya merasakan yang kita terhogih-hogih nak membodi Nazim Muhyiddin ni, nak jadi jawatan Timbalan Menteri untuk apa? Kalau saya berpeluang berjumpa dengan Datuk Seri Amidi, saya cakap, kalau ditawar pun tak payah nak ambil. Kerana dari 2-3 hari lagi dah tak ada. Buat penat aja lap meja. Buat penat cuci kursi. Buat penat aja nak buang-buang sorang-sorang dekat rumah. Sebab masuk minggu kedua hilang. Apabila Perdana Menteri tidak lagi menjadi Perdana Menteri, the entire cabinet, bukan kerajaan ya. Jangan salah, bukan kerajaan tetapi adalah kabinet. Ma'azam al-huy, Covid tengah menganah ni. Ini Covid sama masalah lain. Ini kita nak mentadbir negara. Kalau dengan ada yang ada sekarang ni, saya khawatir Covid tak boleh nak diselesaikan. Bercelaru habis. Kalau bermula dengan celarulah segala-galanya. Pernis senang aja, tak ada masalah. Jangan jadikan Covid sebagai alasan. Ini tidak tiap kali alasan Covid. Apa benda Allah Covid ni? Satu penyakit baru yang ditemui oleh saintis yang menyebut coronavirus. Virus corona. Apakah tak boleh diatasi? Boleh diatasi. Kalau rakyat kita ni menjaga kebersihan. Sebab tak ada ubat. Sehingga saat ini tidak ditemui vaksin untuk menyelesaikan masalah Covid. Amerika dah berbelanja beratus juta. Apa masalah? Takkan kerana Covid ini, maka masalah kepimpinan negara tak boleh dipersoalkan. Saya mintalah supaya kita warga negara yang cinta damai, warga negara yang berilmu, kita jangan terperangkap. Jangan kita terperangkap dengan sandiwara mereka, dengan lelucon politik yang mereka lakukan. Tidak lain tidak bukan hanya untuk mendangkalkan pemikiran rakyat. Tidak lain tidak bukan hanya menjadikan rakyat ini seolah dungu yang tak boleh berfikir. Alasan Covid, maka usul tak percaya tak boleh bawa. Alasan Covid, maka negara mesti diperintah darurat. Alhamdulillah, Raja-Raja Melayu melihat bahawa ini tak ada keperluan. Sebab baginda yakin
pada ketua pengarah pendidikan kesihatan yang ada. Baginda yakin dengan kaki tangan kerajaan baginda yang ada. Maka COVID ini boleh selesaikan, tak ada masalah. Apa masalahnya? Okey, kesan daripada COVID itu, ekonomi kita terjejas. Ekonomi kita merudum sebegitu teruk. Di sinilah letaknya kepimpinan, kita memerlukan satu orang yang dapat memikirkan secara terbaik bagaimana untuk kita bertahan dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu seluruh dunia ini, dengan wang yang sebegitunya yang kita miliki dan simpanan yang kita ada. Kita memerlukan seseorang, bukan seorang yang bekerja 1, 2, 3 jam satu hari saja. Kita bukan memikirkan orang yang lain, tidak bukan hari-hari nak cerita pasal politik. Niatnya lain tak ada, nak membunuh UMNO. Niatnya tak ada lain, nak menepis segala pimpinan UMNO. Niatnya ini masalahnya. Cuba saudara dengar apa yang dikatakan oleh Naib, apa yang dia betul pas di Bentong. Dia pun marah juga apabila parti PBM sudah cuba mencuri ahli dia. Jadi saya kata sebab itu saya bertanya berkali-kali, pelahap sangat ke? Pelahap sangat ke warga UMNO untuk jawatan Timbalan Perdana Menteri? Minta maaf, saya ni tak bersihat, tapi geramnya pasal. Jadi terima kasih Saudara Walid. Mahdi Hashim senang cakap UMNO bacol. UMNO bukan bacol. Ni mengundang masalah untuk saya. UMNO bukan parti bacol. Kalau UMNO bacol, dia tak mampu untuk merekakan negara ini. Kalau UMNO itu bacol, kita tak mampu membawa ke pembangunan negara ini. Yang bacol ni pemimpin-pemimpin, sebahagian daripada pemimpin dalam UMNO. Mereka ini yang bacol, yang melihat bahawa jawatan itu mengatasi kepentingan. Sebab itu semalam saya katakan ada 3 jenis manusia dalam politik negara kita hari ini. Satu yang bercakap demi agama, bangsa dan negara akan mempertahankan segala-galanya. Bohong. Itu politik fata morgana mereka. Nak mengabui mata rakyat. Yang kedua, dia nak berjuang. Tapi 50 untuk kerajaan, 50 untuk bangsa, agama, negara, 50 aku punya. Dan yang satu lagi ni, aku mesti dapat sesuatu. What do I gain? What do I have? If I support this, if I do this, kalau saya buat begini, apa aku dapat? Inilah masalahnya. Mereka sanggup meninggalkan presiden. Tapi bila sampai waktu dah ada pilihan raya umum, bergeduduklah orang kata. Duduk di rumah presiden siang hari, belum sempat buka pintu lagi, tunggu surat watikah dari presiden. Ada di pejabat presiden, jumpa presiden, cium tangan sebab nak dapat jadi calon. Bila dah jadi calon, dah jadi wakil rakyat, dapat pula pelantikan, belos. Dan hari ini mereka sudah berumur-umur pula ada cani jadi Timbalan Perdana Menteri. Itu masalahnya. Mereka tidak fikir bagaimana parti mereka dimalukan. Mereka tidak fikir bagaimana dihinanya presidennya. Sedangkan mereka bersumpah kita akan mempertahankan institusi presiden. Saya bukan kata soal Zaid Hamidi. Institusi presiden UMNO. Kenapa dimalukan oleh Saifuddin? Kalau begitu nanti bila UMNO mengatakan, oh kita boleh lantik siapa saja daripada parti bumi, tapi not the presidents of PBM. Lebih celupa mulut anak-anak buah dia tu. Akan makin hamun kita ni. Tapi warga UMNO dia menyepi sebab tak berani nak bersuara. Kalau bersuara nanti mungkin ada kabinet reshuffle. Bila ada reshuffle kabinet atau mutan kabinet, aku dapat. Kalau aku cakap lebih ni, aku tidak dapat. Mangkuk punya orang betul lah ni. Saudara Alim Mahmud, ya sebahagian tender feeder dalam UMNO. Kita tak perlu jenis macam ni dalam perjuangan. Betul. Dalam perjuangan come what may. Nah, kita kena sedar lah kita pemangkang. Habis cerita. Khalas. Berduduk. Menunggu. Datuk Seri, saya sokong Datuk Seri sebab nak dapatkan watikah untuk dapat jadi calon. Kerana kali ini jadi calon, insya-Allah rakyat sudah dapat tahu. Mereka sebenarnya rakyat pun sudah tak sabar nak menghukum pimpinan kerajaan yang ada sekarang. Mereka pun tak sabar untuk menghukum parti pribumi PBM yang penipu besar, yang sekarang ini dianggotai oleh para pengkhianat. They are the traitors.
Wah, Imah Presiden parti PBM itu sendiri lah, Ken Tan Sri Muhyiddin is a cunning man. Memang ikut dari sejarah. Sebab itu semalam kemarin saya katakan, warga yang dulu pernah menyokong Tun Musa Hitam tidak akan memaafkan Tan Sri Muhyiddin. Sebab itu jangan mimpilah Dato' Sri Khalid Nordin akan menyokong Tan Sri Muhyiddin forever. Jangan mimpilah Tan Sri Syarif Samad akan menyokong Tan Sri Muhyiddin. Walaupun mereka datang daripada negeri yang sama. Kerana mereka ini dikenali sebagai The Musa Boys. Anak buah Tun Musa Hitam. Kerana mereka melihat bagaimana Tan Sri Muhyiddin mengkhianati pimpinan mereka. Duduk dalam kumpulan Musa, dapat jawatan, lepas itu bantai dari belakang. Dan sejarahnya dulu dah dipaguh. Jadi saya supportif pada Allahyarham Tan Sri Osman Saad. Sokong sampai waktunya Agajang keluar. Dia pula jadi ketua bahagian di Paguh. Kemudian untuk cari nyawa, berlindung bawah I'm the Musa boy. Akulah orang Musa Hitam di Johor. Jadi orang yang rapat dengan Tun Musa Hitam waktu itu adalah Syarif Samad, Tan Sri Syarif Samad. Khalid Nordin waktu itu sebagai supportif pada Tan Sri Syarif Samad. Dan di ada Musa boy. Dan mereka dapat melihat waktu Tun Musa Hitam berkuasa, oh begitulah dia punya body ni. Tapi bila Tun Musa Hitam tak jawatan, cepat-cepat dia mengambil alih. Sebab itu Tan Sri Syarif Samad challenge dia adakan pilihan raya dia tak jawatan, adakan pilihan raya kecil di Johor Bahru. Kedua, kemudian lepas jadi Ketua Besar, dia balik ke Kuala Lumpur kerana ada masalah di Johor. Dia ada masalah di Johor, maka Tun Mahathir tarik dia balik ke Kuala Lumpur dengan jawatan sebagai menteri belia saja. Selalunya kalau dia jadi menteri besar, negeri yang Johor, negeri yang besar-besar ni Johor tu, kalau dia balik ke pusat sebagai menteri belia, berhenti je lah. Tak. Tidak. Warga nak menyokong. Dan waktu itu, antara dia menyokongnya, termasuklah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sewaktu pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 2 September 1998, saya ingat lagi. Sebab waktu saya berada rumah Tan Sri Muhyiddin adalah orangnya anti kalangan Menteri Kabinet yang berada di rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim di Seri Timah pada jam 7.30 malam. Menteri lain tak berani. Oh, tapi dia kata ini nak tunjuk sokongan lah. Kerana dilihat waktu itu Datuk Seri Anwar Ibrahim begitu berpengaruh. Bila saja Datuk Seri Anwar Ibrahim sepi di penjara Kajang dan penjara Sungai Buloh, dia pula jadi juara pantai bagian agak Anwar Ibrahim. Saya tidak akan boleh bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pula dah. Padahal dia bergaduh dengan Ghani Osman. Datuk Seri Ghani Osman pernah menyatakan kepada saya tu, kata, ya percayalah one day Anwar Ibrahim akan regret mempunyai seorang bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin. Lepas itu dia bersama dengan Pak Lah. Sebab itu semalam kita katakan, bila jatuh saja, merosot saja penguasaan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya umum 2008, walaupun di Singapura, minta Pak Lah letak jawatan. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi kena mempunyai jiwa besar. Kena tahu malulah, kena berhenti, kena meninggalkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Sebab rakyat dah tak ada sokongan. Walaupun UMNO Barisan Nasional menang. Keluar kenyataannya di Singapura. Akhirnya Pak Lah setuju berhenti. Bila Pak Lah berhenti, lantik dia sebagai timbalan Perdana Menteri. Kerana waktu itu Perdana Menteri dia ambil alih oleh Datuk Seri Najib. Saya berdiri teguh di bakal timbalan Perdana Menteri. Akhirnya orang pertama waktu mesyuarat kabinet yang membelasah Datuk Najib dalam mesyuarat kabinet berhubung dengan NDP, Tan Sri Muhyiddin. Tapi bila dah tak tahan sangat, Datuk Seri Najib singkirkan dia keluar pada 20 hari bulan Julai 2016. Keluar saja, pergi cari Dr. Mahathir, bergabung dengan Tun Dr. Mahathir, wujudkan Parti Pribumi. Kita tak boleh percaya lagi lah dengan UMNO. UMNO lah parti dah kelongkang. Saya tak akan kembali dalam UMNO. Percayalah. Berucap di Paguh, berucap di mana-mana. Sekarang kau minta sokongan daripada UMNO. What a bloody fool you are. Without UMNO, you are gone. Ini saya marah.
Sebab kamu kutuk, kamu maki UMNO. Dan saya agak warga UMNO faham. Sebab itu, apa yang disuarakan oleh Datuk Tajuddin Rahman, itu betul. Saya bersetuju dengan Tajuddin Rahman. Walaupun ada kalangan menteri Tajuddin tak setuju. Apa yang disuarakan oleh Tajuddin Rahman betul. Dan kata saudara kena ingat bahawa Tajuddin nak bunuh UMNO. Inilah realitinya. Nah, kita kena faham. It is a politic. It is a game of the politics. The art of deceiving mankind. Satu seni penipuan. Jadi, sebenarnya bukan kita bertolong, mereka yang bertolongkan. Saudara saudara fikirlah. Dan sekarang ni, kita nak tanya lah. Moment sahaja ahli-ahli UMNO, ahli-ahli Parlimen UMNO tidak memberi sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin, he is gone. Habis kalas kulus. Tak ada dah. Tapi begitu kamu minta nyawa dengan UMNO, kamu singgung parti UMNO. Ini masalah yang saya tak boleh tahan. Dan pimpinan dalam UMNO, yang adalah UMNO, Ismail Sabrinya, Anwar Musanya, ini Syamuddin telah cerita lah, SUO-nya, Halimah Sadiqnya, apa ini, Khairi Jamaluddinnya, siapa lagi? Nurani Ahmad, Ketua Putrinya, Samsul Nasarahnya, masih lagi nak membudik UMNO? Masih nak membudik Tan Sri Muhyiddin? Setelah parti kamu dihina sebegitu teruk. Di sini saya hormat. I put my hat to Datuk Sri Tajuddin Abdul Rahman. Walaupun beliau tak ada apa-apa, walau dia orang kata something UMNO. Biarlah dia dengan karakter something itu. At least ada check and balance. Nah, ini keadaannya. Sebab bila dia membuat kenyataan begitu, satu penghinaan yang amat sangat pada UMNO. Macam tak ada harga langsung. Sebab itu saya kata, tak apalah Muhyiddin. Kau tak nak Nasib Zahid, tak apalah. Lantiklah siapa kalangan UMNO yang kamu suka. Kononnya ramai yang suci murni. Lantiklah Tun Mahasan ke, pemimpin yang sangat bersih, sangat ikhlas dan sangat berjaya. Agaknya lah. Ataupun kau lantiklah Mahir Sabri. Dia sangat bersih, kuat semangat Melayunya, dan sangat tegas orangnya. Mungkin. Atau kau lantiklah Nur Musa, yang paling bersih, sangat berani, sangat pandai bercakap, sangat bijak. Barangkali. Atau kau lantiklah Khairi Jamaluddin, anak muda yang bersih, yang tak ada terpalit dengan sebarang permasalahan. Dan sangat setia kononnya pada parti dan sangat kuat semangat juangnya. Bertanyalah pada ahli UMNO. Atau lantiklah Hishamuddin Tun Hussein On, calon terbaik bagi timbalan Perdana Menteri. Lantiklah siapa pun, kita tak ambil kisah. Tapi kalau semua ni kau tak anda, wahai Tan Sri Muhyiddin, kau lantiklah Azmin. Walaupun dari PBN. Kerana dia tegang-tegang sangat bersih. Waktu you jadi menjadi pejabat Perdana Menteri, kau dah cakap, kalau saya tak ada, yang akan pengusikan kabinet lah Azmin Ali. Lantiklah. Sekarang ni, saya pun tak faham apa punya kepala Tan Sri Muhyiddin ni. Apa punya pemikiran. Dia dah kata Azmin Ali sebagai Menteri Kanan. Tiba-tiba nak tunggu senarai daripada UMNO untuk jawatan Timbalan Menteri. Ini Azmin Ali apa hal? Mungkinlah boleh buatlah begitu kan. Selalunya bagi saya, Bonan tua boleh kau buat begitu. Ini jadi kita kena ingatnya, kalau itu keadaannya, negara kita cacar merbau. Macam mana kita nak tangani masalah COVID? Macam mana kita nak menangani permasalahan kesihatan rakyat? How are we going to address? Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah kewangan negara, ekonomi negara? Macam mana buat? Orang macam Tengku Razali tak dipandang. Datuk Zahid Hamidi musuh ketat. Tengku Razali, sedangkan dia pernah duduk sebagai timbalan menteri pada Tengku Razali. Saya pernah bertanya dengan Abang Malik Tengku Razali ku, you pernah jadi menteri, Tan Sri Muhyiddin jadi timbalan you. Macam mana? Dia kata, Datuk, antara timbalan menteri saya yang paling pemalas adalah Muhyiddin Yassin. Saya ramai timbalan menteri saya, Datuk Najib ada,
apa itu Chan Mahe, apa ini Michael Chen ada, ramailah daripada apa, Lee Leong Sik pun pernah jadi timbalan saya. Rafidah Aziz timbalan saya, tapi taklah semalas Muhyiddin, tak boleh buat kerja dah tu. Itu masih lagi kekal dalam ingatan saya. Chan Hock, pemimpin UMNO takut jadi pemegang. Chan Hock ini saudara, saya ingat saudara tak betul tu. Pemimpin UMNO at any time. Kita dah jadi pembangkang. Apa takut jadi pembangkang? Jadi bagi saya, inilah malapetaka dan bencana. Sebenarnya apabila kita nakkan pembaharuan, kita mahukan pembaharuan politik, maka dalam PRU 14 dulu. Saya tidaklah nak jadi mulut longkang macam mana Zaidi, Timbalan Menteri Penerangan, ahli parlimen ahli parlimen Padamsa. Dia kata ini semua salah rakyat. Kau jangan nak salahkan rakyat. Nak membetulkan kerajaan kamu yang sekarang ni sempang peranang. Bagi saya, ini adalah malapetaka apabila kita mengizinkan mereka-mereka mengadu dombakan pemikiran kita. Janji manifesto tak tertunai. Ekonomi merudum. Wabak penyakit menyala. Dan kuasa politik selama 22 bulan berpecah belah. Bukan kita yang buat. Berkali-kali saya kata jangan salahkan UMNO. Zain Hashim mangkok. Bukan mangkak. Mangkak lah. Saya ingat kepimpinan Tan Sri Muhyiddin ni macam buah durian tak masak. Selalu saya katakan perumpamaannya, kabinet yang ada dalam dengan Tan Sri Muhyiddin ini adalah satu kabinet yang paling malang. Itu durian mangkok, kita orang Perak. Orang Kedah tu durian mangkak. Durian ni kalau kita ambil, dia tak masak lagi, dia tak jatuh lagi, kita ambil. Tak masak. Isi nak makan, tak boleh nak buat serawa, nak buat pengat, nak buat bubur, tak boleh. Nak buat tempoyak, tak boleh. Nak makan isi, tak boleh. Nak buat sayur pun tak boleh. Kita kalau nak buat sayur durian ni, kalau isinya baru muda-muda, putik durian tu baru dibelah, ambil isinya muda tu, bolehlah buat sayur buah durian. Kalau durian itu yang mungkin lama sangat, okey, isi agak masak-masak, boleh dibuat tempoyak. Kalau isinya elok, kita boleh buat makan biasa begitu, buat aiskrim, buat cendol durian dan sebagainya. Boleh juga kita ambil kalau dia ni tak begitu manis lah, kita boleh buat serawa kata orang, ataupun pengat durian, ataupun bubur durian. Tapi ini durian yang mangkor ni tak boleh buat apa. Jawapan paling mudah, ambil durian ni buang ke longkang. Itulah kabinet yang ada sekarang. Sebab itu mulut mereka mulut celupa. Saya tak boleh terima lah bila dia kata saya setengah menanti cadangan daripada UMNO untuk jawatan timbalan Perdana Menteri. Tapi bukan Zaid Hamidi. Oh tu, terganggu tidur saya lah. Saya kata amat kurang sopan seorang Perdana Menteri. Sampai begitu sekali dia menghina parti saya. Parti yang mendukung dia untuk jadi Perdana Menteri. Parti yang berdiri teguh meletakkan kepercayaan untuk dia kekal sebagai Perdana Menteri. Parti yang dia mengemis. Dia minta nyawa dia parti ini. Lepas tu kau malukan Presiden. Umpamanya datang ke rumah saya ni minta air. Dahaga. Dahaga yang teramat. Saya tahu rumah. Ikhlas. Kita pun ambil air bagi. Dia dah minum, dia dah segar sikit, dia keluar pagar saja, dia maki saya. Inilah keadaannya. Ikhlas Zaid Hamidi mendukung bersama dengan Tuan Wali Hadi, Muafakat Nasional, mendukung Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Akhirnya disinggalkan nama Tan Sri Hamidi ini, not Zaid Hamidi. Apa salah sebenarnya? Apa dosa Zaid Hamidi pada Tan Sri Muhyiddin? Ya, kamu berdendam begitu kuat sangat. Sepatutnya cakap, saya tak ada masalah dengan UMNO. Menantilah siapa-siapa calon jadi yang dikemukakan. Sudah. Dua mangkak tu. Memanglah. Syahrudin Salim. Memang bukan, saya meluat lah. Benci saya dengan orang macam ini.
yang tak tahu berterima kasih. Bila saat kamu berada dalam kedudukan yang tenat, minta nyawa, kamu sanggup jilat UMNO. Hantar wakil kamu berundi dengan Zaid Ahmadi. Bukan saya tak tahu. Kejar Zaid Ahmadi kat rumah dia. Cari. Ni ada Zaid Ahmadi, okey, orang baik. Okey, terima. Tak apa, jangan risau, insya-Allah. Saya akan pastikan. Dan memang panggil lah. Panggil lagi ahli-ahli parlimen UMNO. Mereka ingat bahawa Duli Yang Maulid Tuanku mahukan kesejahteraan. Kita kena reconcile. Kita kena ceasefire. Jangan balah apa semua tu. Teruk dia kena. Masa pertemuan dengan ahli-ahli parlimen UMNO Barisan Nasional di tingkat 39. Teruk Zaid Ahmadi kena. Tapi balasannya, saya boleh menerima siapa saja dari UMNO kecuali Zaid Ahmadi. Nak aku carut sekarang ni. Saya tak seronok lah dia orang gunakan bahasa ni. Tapi I cannot accept this. We are not stupid. Warga UMNO bukan bangang. Warga UMNO ada dia punya jati diri. Kita ada harga diri. Dan saya berdoa lah kalau ini sikapnya 2 hari bulan, speaker tolonglah luluskan usul ni, tak percaya. Biarlah. This is the time dia memilih untuk turun daripada kursi Perdana Menteri sebagai orang yang disingkirkan. Biarlah CNN mengatakan the Malaysian lawmaker kick their Prime Minister from the house. Saudara Fazil Hashim, Tan Sri Muhyiddin tak nak yang ada kes mahkamah. Soal ada kes mahkamah tak payah sebut. Tak payah sebut. Why you singular? Nak kata ada kes mahkamah tu baru mota tak ada kes ke? I mean, let us be more logic lah, brother. Kes Stanford di Johor Bahru tu, kes tanah beratus-ratus juta tu, dah selesai ke? Jangan orang kata, don't behave like the pot calling the kettle black. Jangan bersikap seperiuk mengatakan buntut teko itu hitam. Jangan. Mana ada manusia sempurna? Is Tan Sri Muhyiddin is a perfect man? Saya nak bertanya saudara. Adakah Tan Sri Muhyiddin seorang yang paling perfect, yang terbaik pernah dilahirkan oleh negara untuk menjadi seorang Perdana Menteri yang terbaik, untuk dapat dianggap anugerah sebagai abah? Boleh? Jadi kenapa disebut? Saya marah tu macam saya marah dengan Tan Sri Anwar Musa. Saya marah apabila Muafakat Nasional mengundang Parti Pribumi menyertai Muafakat Nasional. Berkata mengundang. Bukan menerima masuk, mengundang. Berarti kalau tak nak, malulah hidung tak mancung, pipi tersorong. Itu pasal saya marah sangat dengan Tan Sri Anwar Musa. Beliau sebagai sisa Muafakat Nasional. Nah, sekarang dia dah kerajaan, okeylah kamu kena kerajaan, tapi jangan nak bela. Jangan nak bela Parti Pribumi mengatasi nak bela UMNO. Sekarang ni parti kamu dah dimalukan. Where are you now? Saya nak tanya Tan Sri Anwar Musa. Apabila presiden kamu dimalukan sebegini rupa oleh Tan Sri Muhyiddin, your Prime Minister, masih nak pertahankan Perdana Menteri you? Siapa yang lebih bacol sekarang? Saya tak salahkan Zaid Ahmadi, okey. Dia tak kena mana. Nah, soal Tok Mat tak timbul. Tok Mat hanya sebut-sebut saja. Tok Mat je sebut, okey, calon yang layak jadi TPM lah Tok Mat. Okey, tak ada masalah pada saya. Tapi kenapa dimalukan presiden saya? Bukan saya sokong Zaid Ahmadi, pesik. Saya ada kursi yang dia pegang tu, kursi presiden UMNO, parti saya. Parti yang saya perjuangkan for the past 40 years. Hanya kerana kesilapan seorang dua, hanya kerana kesilapan pimpinan terdahulu, hanya kerana rakyat boleh termakan dengan apa segala acuannya, okey, kita tumbang, tak ada masalah. Kita akan bangkit. Saudara Pak Rizal, Tok Mat itu tak ambil kisah, saya tak ambil kisah. That I don't care. Saya tak ambil kisah sangat. Tetapi bila dia kata presiden is not Presiden UMNO, I cannot accept this. He owe an apology. Dia perlu meminta maaf pada seluruh warga UMNO.
Kemudian jadi menteri besar, okey tu. Kalau okey, takkan tertayap. Kita ada file, banyak filenya. Jangan nak tuduh orang. Jangan kamu nak melihat diri kamu suci dengan mengatakan orang lain itu hina. Jangan kamu melihat kamu itu bersih dengan mengatakan orang yang kotor. Jangan. Saya lebih baik, saya lebih menghormati beliau sebagai seorang Perdana Menteri yang tak banyak cakap, okey saya bersetujulah, terimalah. Demi untuk kebaikan bersama, titah tuanku pun minta agar kita bersatu padu untuk dalam kita menangani ekonomi dalam musim COVID-19 ini. Saya menerima siapa saja yang dicalonkan oleh UMNO untuk jawatan Timbalan Menteri. Habis. Kenapa kau sebut presiden aku? Ini yang saya tak boleh terima. Yang saya hairan, warga UMNO tidak bangkit. Warga UMNO tidak mempertahankan presiden dia. It is my question. Saya bukan persoalkan Zahid Hamidi. Saudara kena jelas. Jangan saudara berselindung dengan banyak orang. Saya persoalkan kenapa Presiden UMNO dimalukan sebegitu rupa. Kenapa parti saya dihina begitu rupa. You tak ada aku punya pasal lah. Apakah parti kamu bersih? Apakah warga yang ada dalam PBM itu bersih? Apakah Azmin Ali itu bersih, suci, sesuci-sucinya? Apakah kamu itu bersih? Sekarang ni Presiden UMNO sedang menghadapi untuk dibicarakan. Okey. Jangan cuba kamu campur tangan dalam mahkamah. Cakap aku tak buat, tapi buat. Jangan. Saya dah umur besar tahun. Bawah Tun Razak tak lama. Bawah Tun M 22 tahun. Perit hidup. Bawah Tun Pak Lah juga pun tak lama. Masuk bawah Datuk Najib Razak, senang hidup. Masuk bawah Tun Mahathir, balik tergugat. Betul apa lagi? Masuk bawah Muhyiddin, hara. Ini saudara derang. Ini bukan saudara derang, ini bukan hara dah ni. Ini kita berada di bawah orang yang tak kenang budi. Yang tak tahu terima kasih. Memang saudara Mak Firdaus, saya bersetuju kita tarik balik sokongan. Sepatutnya ahli-ahli parlimen malam ini kena bermesyuarat. Sebab kenyataan itu kejahatan daripada Perdana Menteri. Dan saya harap warga UMNO sedar dirilah kita. Begitulah kita dimalukan. Sebab itu saya bersetujulah. Sebab ini satu penghinaan pada semua ahli UMNO. Ini satu penghinaan kepada semua ahli UMNO, seolah-olah kedudukan Presiden Bersatu itu lebih tinggi daripada Presiden UMNO. Walaupun hayat politiknya bergantung kepada UMNO. Saya menerima kiriman malam tadi daripada Yang Muhammad Mulia Tengku Razali. Dia kata, Datuk, ni apa hal ni? Seolah-olah dia kata, gambarannya parti Pribumi Bersatu itu lebih besar, lebih hebat daripada UMNO. Seolah kedudukan Presiden Bersatu itu lebih tinggi daripada Presiden UMNO. Ini beliau sebagai orang biasa, sebagai penasihat yang selalu dikatakan bahawa bercita-cita nak jadi itu, tak ada. Betul? Ada gerakan terancam mau membenamkan UMNO, membenamkan Zahid dan Najib. Dan ada juga Menteri UMNO yang sedang melobi untuk jadi TPM. Ada usaha untuk normalisasikan hubungan antara UMNO dan PBM. Ada ugutan mau batalkan UMNO. Please. Kalau benda ni buatlah. Dan saya heran, kalau setengah orang bagi pandangan pada saya, dia kata mungkinlah Datuk Zahid tu ikut kerana mereka nak haramkan UMNO. Saya kata apa risau sangat. Kalau betul mereka nak haramkan UMNO, momen diharamkan UMNO, semua wakil-wakil yang ada tu tarik sokongan, apa ada validnya? Kalau nak mengharamkan sesebuah pertubuhan, lebih-lebih lagi macam pertubuhan UMNO yang ahli dia 3.7 juta satu Malaysia. Ini ROS kena hantar surat tunjuk sebab bagi tempoh 14 hari. Sedangkan nyawa dia tinggal lagi dalam 5 hari. Apa yang serius sangatnya? Where is the logic? Saya tak nampak logik kalau mengatakan UMNO nak diharamkan oleh Hamzah dan Muhyiddin. Saya kata kalau nak haramkan, sebelum ni nak haramkan, dia kena hantar turut sebab.
Orang nak hukum gantung pun, aku nak bagi tahu kamu, aku nak bercara kamu, aku nak jatuhkan hukuman gantung pada kamu kerana membunuh. Kamu sila jawab. Mesti juga ada dia punya pembelaan. Takkan nak tu haram UMNO begitu saja. Ini bukan parti apik lempang. UMNO bukan parti apik lempang. UMNO parti yang diasaskan dengan derayan air mata, dengan darah dan keringat orang Melayu. Nak cubalah. You boleh marah pada Presiden UMNO, tapi jangan pada ahli UMNO. You boleh marah pada Datuk Seri Najib. You boleh marah pada Zahid Hamidi. Up to you. Itu personal. Tapi jangan usik kursi Presiden UMNO. Jangan usik parti UMNO. Mak Firdaus, Datuk Syamuddin, Anwar Musa, pekanak UMNO tu. No, bagi saya mereka sudah hilang jati diri kerana tidak mampu membela. Malah mereka seolah bertepuk tangan. Now I got the chance to be the next Prime Minister. I got the chance to be the next President. I got the chance to contest any post. Inilah sedang berlaku sekarang ni. Warga UMNO kena sedar benda tu. Orang Melayu kena ingat. Kena tahu. Dalam sejarah kita pada hari ini, pada tanggal 28 hari bulan Oktober 2020, Parti Melayu UMNO yang memerdekakan warga bangsanya, yang mempertahankan bangsanya, yang memperjuangkan agama bangsa tanah airnya, dihina oleh seorang bernama Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan orang-orang yang kelilingnya tidak berani cakap apa. Mereka lebih bacol daripada podan tua di Cukit Road. Kalau saya cakap Tan Sri, you cannot say this. He's my president. Kalau saya cakap Tan Sri, you nak appoint I Timbalan. No, sorry. My president come first. Sebab kursi presiden. Saya berada di sini kerana parti saya. I won't be here because without my party. Now you doing something wrong. Now we withdraw. You tak nak terima dia, kami terima. Tak ada masalah. You nak nanti Azmin sebagai TPM. Nanti, no problem. Dia nak nanti Halimah Saddiq. Nanti, no problem. Dia nak nanti Anwar Musa. Nanti, we got no problem. But do not say that I cannot appoint your president. Why? That means you mengatasi mahkamah. Ini sudah mencampuri urusan mahkamah. He is already contempt of court. Tan Sri Muhyiddin sudah melakukan contempt of court, sudah menghina mahkamah. Mahkamah belum jatuh hukum, kau dah hukum Zahid Hamidi. Apa berlaku di Sabah? Saya tanya sekarang, di Sabah. Sabah dia boleh lantik penguatah. Okey. Kes Musa Aman boleh terlepas begitu saja. Kerana to please your desire of your politics. Kerana untuk melampiaskan kehendak politik kamu. Brother, warga UMNO, wake up please. This is a wake up call untuk warga UMNO. All this is about survival. Kita dah cakap. Jadi, lagi lama UMNO ni membiarkan PBM berkuasa, selagi itulah kita berada dalam keadaan menuju kehancuran. Sebab itu kadang-kadang saya bila saya baca kenyataan Datuk Seri Najib, dia punya rasional cadangan dia kata, antara lain dia mengatakan, jika kita boleh bekerjasama dengan UMNO, dengan PBM dan Azmin yang mengkhianati UMNO untuk tubuhkan kerajaan Perikatan Nasional, mengapa pula kita tak boleh berunding dengan Anwar Ibrahim untuk kerjasama politik bersyarat sehingga PRU15. Ini pandangan, tapi masalahnya mereka sekarang ni wujud pula satu soal lain, pecat Datuk Najib. Datuk Najib seorang pengkhianat. Siapa sebenarnya pengkhianat? Saya bukan nak bela Datuk Najib, tidak. Dia punya pemikiran dia kata, kalau you boleh bekerjasama dengan Parti Peribumi Bersatu yang dalamnya terdiri daripada orang yang melompat daripada UMNO, yang khianat, yang tikap UMNO dari belakang, yang nak bunuh UMNO, kemudian terdiri daripada orang-orang macam Azmin Ali, yang kita tahu moral dia macam mana, kemudian orang yang dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin, yang kita tahu moral dia macam mana, dan sekarang ini nak bunuh UMNO. Apa salahnya kalau UMNO berunding dengan Anwar Ibrahim yang kita letakkan syarat? We can work with you, Dr. Sri, provided we don't want DAP. We put our clause, black and white, 1, 2, 3, 4. Itu maksud Datuk Seri Najib. No, maka Datuk Seri Najib mesti disingkirkan daripada UMNO. Mesti diambil tindakan disiplin macam mana menyingkirkan daripada Lokman Adam. Ni apa benda ni, UMNO ni? Baral yang tak habis-habis. Ini saya kata baral yang tak sudah. Wal tawal quyuk.
Jadi bagi saya yang paling penting, kita harus melihat menyelamatkan bahtera kita. Orang yang ada dalam bahtera kita sekarang ni, dalam pelayaran ni, kalau kita tengok dia ni adalah pengkhianat yang sedang menebuk bahtera UMNO, orang ini kita campak ke laut biar ditelan oleh jerung. Orang ini semua ada kes. Isyamuddin, janganlah nak cukup belum lagi saya nak buka kes ni. Macam mana berlaku yang apa dia Cintong belum mengatakan hilang duit 1 bilion di Mindef. Kita perlu mewujudkan ASEAN. Kamu bukan suci. Tasik Anamula. Please and see. Your case on Mara issues belum over lagi. Jangan menganggap betul Datuk Najib dah dijatuh ke hukuman. Tapi janganlah dihina begitu nak dia ambil tindakan. At one time, he is our Prime Minister. At one time, he is our President. Suka tak suka pun, satu ketika dia bapa kita. Dah okey, dia Mahkamah Hukum jatuh. Okey, kita terima. Nah, macam mana bapa kita jatuh ke hukuman, penjara setahun ke 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun. It's okay. Tapi takkan nak hina rumah kita. Takkan setiap hari orang lalu lang, itu rumah penyamun. Lalu lang, itu rumah perogol. Kalau saya ada lasik, saya lasik lah. Kalau ada senapang, saya tembak. Nah, ini keadaannya. Dan mereka yang menuduh sekarang, tuduhan terhadap Presiden UMNO hari ini dah 90 saksi. 90 saksi telah dihadapkan ke mahkamah bagi pihak pendakwa raya, bukan bagi pihak peguam bela, yang tak ada seorang pun mengatakan dia bersalah. Still kau nak tunjuk dia bersalah. You are looking contempt of court. Taslimuddin telah melakukan contempt of court kerana menghukum Presiden UMNO. Sepatutnya dia diam. Sebab tak nak campur. Sebab tak nak campur, tunggulah putusan mahkamah. Apa ada masalah? What is so great? Apa masalah? What is the big problem? Yang kau kata kau tak nak lantik, dia kenapa? Kita pun tak pelahap. Saya pun tidak dengar tu saya katakan aku kena jadi Timbalan Voluntary baru okey aku bercakap. Tak ada. Ni banyak orang mula buat persepsi kumpulan-kumpulan, betul lah saudara-saudara yang kata Makcik Gemuk apa semua tu. Buatlah dia punya kumpulan. Dia ada kumpulan dia tu. Bawa Datuk Seri Zahid dengan Datuk Najib buat surat dengan Anwar Ibrahim ni dengan alasan bahawa Datuk Anwar Ibrahim tidak akan ambil tindakan mahkamah. Anwar tak buat begitu. It's not the way. Saya tahu apa terkandung antara perbincangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Datuk Zaid Hamidi dan Datuk Seri Najib. Bukan soal kes mahkamah. The survival of the Malays. Kita pun criticize. We criticize Datuk Seri Anwar Ibrahim. You pun dah telajak Datuk Seri. Pak Syekh dah telajak. Betul DAP ni, tapi tidak mampu menjinakkan DAP while they are in the government. So okay, we can work together provided you are not with DAP. Sebab dah rosak. Nak harap kata Taslimuddin. Nak kalau kesalahan kata kes semurid dengan Anwar Ibrahim, apa beza? Okey, Ustaz Anwar Ibrahim dah dibuktikan di mahkamah bahawa dia sodomi. Sodomi pertama tak ada. Itu dia dituduh kerana melakukan kesalahan jenayah dia kerana menyalahgunakan kuasa, minta Musa Aman supaya cool down Umi Hafildah. Bukan kerana sodomi. Okey, salah guna kuasa. Alright, kita terima. Kali kedua sodomi. Okey. Azmi aja lah. Dan yang heboh dalam internet tu, punca perceraian Gita Stanley tu, perceraian Gita Stanley, mana suami dia bekas pendakwa raya mengaku rumah tangga ni hancur kerana ada seseorang ada affair, dan seorang itu membayar sejumlah 50 juta untuk menutup kes tersebut. Apa moralnya? Saya tak mau sebut nama siapa. What is the moral? Kalau kita boleh bertindak, why not kita bincang dengan orang lain? Sebab ternyata kamu sudah mengkhianati perjanjian. Kerana kamu tak mengenang budi. Itu yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Najib. Saya penyokong. Sepatutnya kalau ikut kehendak saya, yang terbaik kita dengan PAS dah. Tapi kerana PAS dah berada dengan Perikatan Nasional. PAS dah berada di sana. Okey, jangan kita kacau. Biarlah mereka meladani. Okey, tak ada masalah lah.
Dan saya mengatakan kadang-kadang begini, banyak orang membuat teori kalau kita bertanding seorang-seorang UMNO dan seorang kita akan kalah juga. Itu kamu punya teori, kamu mengatasi Tuhan. Are you a God? Adakah kamu Tuhan? Kamu ahli nujum terhebat? Yang tahu apakah jadi masa depan? Tapi kalau kamu dengar denyut nadi rakyat, mereka sudah tak mau lagi dah pimpinannya itu. Dan mereka mau kembali pada UMNO Barisan Nasional. Dan tengoklah dari sejarahnya, sahabat PAS pun paling besar dia boleh dapat 26 kursi parlimen. Kita tak marah. No, don't talk about PAS. Ini talking about UMNO Barisan Nasional. Begitulah UMNO memberi kursi kepada bukan Melayu untuk bertanding di kawasan Melayu. Pun ada juga yang menang. Tapi kita kalah. Tapi kali ini UMNO bertanding di kawasan Melayu. Kita ambil balik. We can form the government. Kita boleh tubuh kerajaan bersama dengan PAS. Jadilah kita two-third majority. Apa ada masalah? Ingat, PBM boleh menang. Ingat, Parti Peribumi Bersatu boleh menang dalam pilihan yang akan datang. Saya fikir Azimin Ali boleh menang di Gombak. Saya fikir Zuraidah Kamarudin boleh menang di Ampak. Saya fikir bahawa Kamarudin Jaafar boleh menang di Badatul Razak. No way. Malahan, Tan Sri Muhyiddin pun belum pasti boleh menang di Paguh. Belum pasti. Kalau Datuk Zabbar betul-betul kumpul kekuatan dia, nah, masalah di PBM Parti Bersatu ini, dia marah pada UMNO ni kerana daripada 123 cawangan dalam bahagian ni Paguh, 76 bahagian tidak mahu Tan Sri Muhyiddin. You think he can win? Without the support of UMNO this time? Sedangkan ahli dia 2,500 semua dah berlari dengan Dr. Mahathir, kumpulan Dr. Mahathir pejuang. You think he can win? Ini, dan saya fikir Hamzah boleh menang. Bertanding atas tiket bebas di Larut. Bertanding atas tiket PBM di Larut. Silakan. Salah Fakiyah boleh menang di Sabah Bernam. Ini kita kena hayati dengan matang. Razif Ringo, Selangor UMNO tahun balik tu. Untuk setakat ini tak ada. Walaupun usaha dibuat dengan kad setakat ini susah. Bukan tak ada, susah, sukar. Kerana kepimpinan UMNO di Selangor ni masih lagi bercempa. Dulu lantik Dato' Nazari, ketua bahagian Ulu Selangor. Lepas tu ada berlaku kecoh, lantik pula Nur Homa. Jadi kepimpinan di Selangor ni masih lagi bukan era Datuk Arun, bukan era Tan Sri Muhammad Matai. Ini keadaannya. Jadi kita harus lebih rasional. Tapi Perak kita boleh menang balik. Saya berkeyakinan kali ini Perak kita boleh menang balik. UMNO akan kembali berkuasa di Perak. Azmi di Bagasrai tu kemas beg lah. Mujahid Rawa di Parit Bunta boleh kemas lah. Akan jadi mantan ahli parlimen. Tak ada. Even for that matter Hatta Ramli pun di Lumut. Tak ada. Faizul Fiza di Tambun juga. Dulu pilihan raya dulu tu kena ingat Najib centrics. Mereka attack Najib sebagai simbol untuk dilonggokan segala masalah, segala serangan. Dan beliau dalam keadaan lemas waktu itu. Kebetulan pula saat itu Datuk Seri Najib dikelilingi oleh orang-orang yang macam sekarang ni mengelilingi Tan Sri Anwar Musa. Sekarang ni yang bersama dengan Tan Sri Anwar Musa adalah Tun Faizal. Itu seorang lagi tu, sesuatu akbar mulut celupa. Marah orang sementara, kadang-kadang tak hormat pun Presiden. Jadi Amran Mak saya teruskan undi tak percaya minggu depan. Memang ini pasti akan berlaku. Tadi saya bersama dengan orang PKR. Mereka menyatakan, tanya dengan saya, Tok, macam mana UMNO ni? Saya kata, insyaAllah lah, adalah setakat 5-6 orang. Dia kata 5 orang jatuh lah murid. Itu terpulanglah pada you all, YB. Anda semua ahli parlimen, you are the lawmaker. Maka anda laksanakanlah tugas tanggungjawab. Negara sekarang ini tidak mampu lagi untuk menghadapi dan berhadapan dengan suasana di mana seorang Perdana Menteri yang tak tahu berterima kasih. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.